Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat lagi bertemu. Untuk kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk memanfaatkan masa kita, waktu kita, umur kita di atas muka bumi ini sementara kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita menerusi suratul Fatihah, yang mana pada kali yang lepas kita telah lihat ayat pertama dalam suratul Fatihah, iaitu bacaan basmalah. Hari ini kita teruskan melihat dua ayat lagi insya-Allah. Ayat yang ketiga dan ayat keempat suratul Fatihah. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita terus melihat ayat yang pertama dahulu sebagai ulang kaji, ya. Sama-sama kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat pertama. Saya baca dahulu ayat ini secara penuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tengok dekat-dekat sikit. Minta maaf gegar-gegar sikit, saya pegang ni. Ya. Jadi kita baca tengok ayat pertama. Fokus pada ayat pertama tu. Alhamdu. Tengok alhamdu, alif lam. Alif tak ada baris pun, tapi ada kepala sad atasnya, menandakan alif itu adalah hamzatul wasli. Hamzatul wasli, hamzah penyambung. Tapi kalau dia berada pada awal bacaan, alif ini mesti dibaca dengan baris atas sekiranya depannya ada lam. Sekiranya hamzatul wasli ini berganding dengan lam al-ma'rifah. Jadi bila begitu keadaannya, alif ini mesti baca baris atas. Ini dalam surah Fatihah ni memang begitu kita baca sebab kita biasa baca. Tapi kalau dalam surah lain jumpa al ni, kadang-kadang kalau yang tak mahir, pening juga ni nak baca apa ni, al ke il ke ul, kan? Sebenarnya sama saja di mana pun. Kalau kita jumpa alif lam begini, hamzatul wasli bertemu dengan alif dengan lam al-ma'rifah, maka kita baca dengan baris atas hamzatul wasli tu al. Tak ada il ul, tak ada al. Baik. Kemudian lam ini jangan qalqalahkan. Jangan al. Tak. Huruf qalqalah ni ada 5 saja. Qaf ta ba jim dal. Qaf ta ba jim dal. Orang negeri kata, saya ni lahir negeri tapi tak reti sangat cakap negeri ni. Orang negeri kata untuk ingat huruf-huruf qalqalah ni dikata qata baju den, kata dia. Tu untuk ingat qata baju dal tu. Qata baju den, taklah, ya. Jadi senang ingat. Jadi qaf ta ba jim dal tak ada lam. Jadi lam tak boleh diqalqalahkan, baca dengan al, salah. Jadi al sahaja. Baik. Alhamdulillahi huruf ha. Ha pertengahan kerongkong, hak pedas. Hak panas. Macam orang minum kopi panas. Panas. Jangan, kan? Mim ada tanda sukun. Mim ada tanda mati. Bila ada tanda matinya, tuan-tuan, ini satu ilmu bagi yang tak mahir lagi ni. Jadi mim ni kat mana-mana kalau kita jumpa ada tanda mati, jangan kita fikir nak dengung. Jangan kita ragu-ragu lagi. Dah tersasul saya. Jangan ragu-ragu untuk baca mim itu dengan izhar. Jelaskan saja bunyi mim tu, tak ada dengung-dengung. Kalau hilang tanda mati pada mim, itu barulah kita consider sama ada nak dengung atau cara dengung macam mana. Itu nanti lain kali bila jumpa kita cerita. Tapi di sini dalam surah Fatihah ni mudah-mudah saja, tak ada dengung. Tak ada hukum dengung pun dalam suratul Fatihah. Senang. Jadi huruf mim atau tanda mati ni izharkan sahaja. Jelaskan tanpa dengung, tanpa qalqalah. Alhamdu. Tak boleh alhamma. Tak boleh.
Alhamdu. Tapi sambunglah. Alhamdulillah. Du. Harfu dal. Dal. Ujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas ataupun pangkal gigi atas, macam tu. Dalam kitab sebut macam tu ya. Du. Jadi bukan du. Kalau du kena pada di langit. Ataupun kena pada gusi je, pangkal gigi tak kena. Tu salah lah huruf dal. Dal dia lembut je, bukan du. Bukan kalau orang Arab sebut duduk, dia sebut duduk. Gitu. Huruf dal tu. Huruf dal. Jadi sambung lagi. Alhamdulillahi la kalimah Allah. Sekali lagi jumpa kalimah Allah ini kali kedua dalam surah Fatihah. Kali pertama dalam ayat pertama, sebelum ini kita dah jumpa kalimah Allah walaupun tidak ada tanda mad, kita baca dua harakat juga dengan mad at-ta'zim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La dua harakat je, jangan lebih. Kadang ada orang nak berlagu sangat, dia baca mendayu-dayu kalimah Allah tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oi, sedapnya, tapi salah. Tak mau macam tu dah. Kita nak baca dengan bertajwid, dengan tajwid yang betul seperti mana yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hi baca dengan apa? Baca dengan ha halqi paling bawah. Rabbil, ra tafkhim, ra tebal, nyarap bil, rabbil. Ba sabdu balas saja. Rabbil masuk lam sana, lam tanda mati, dia jadi izhar qamari, sama dengan al jadilah, lam tanda mati, izhar qamari. Jadi lamnya kena baca dengan izhar jelas dan tanpa qalqalah. Tidak boleh diqalqalahkan lam tu dengan bila. Salah. Bil bersih bunyi lam matinya. Alamin, mad asli, huruf ain pertengahan kerongkong macam huruf ha, makhrajnya sama dengan ha. Ha sama tempat. Mad asli dua harakat, jangan lebih. Jangan lebih dari dua harakat. Dua harakat ni macam kita letak jari kita turunkan nak naik. Macam tu je. Jangan stay. Lambat dah tu. Jadi panjang lebih dua harakat. Turun terus balas seling atas. Alamin. Ada kaedah Baghdadi sampai kena ketuk-ketuk dan sebagainya. Ketuk dua kali kalau pakai kaedah Al-Baghdadi. Lamin. Man'arid lis-sukun sama macam ayat pertama dalam suratul Fatihah. Boleh pilih. Kalau kita pilih dua pada ayat pertama, dua harakat, ayat kedua pun kita baca dua harakat. Kalau empat harakat, empat harakat semua sekali ayat dalam surah Fatihah. Setiap ujung ayat, 7 tempat dalam surah Fatihah kita baca dengan empat harakat. Kalau 6 harakat. Jangan kita talfiq fil qiraah. Talfiq maknanya ubah-ubah qiraat. Kejap baca 2, kejap baca 4, kejap baca qiraat ini, kejap baca qiraat itu. La yajuz. Talfiq fil qiraah la yajuz, tak boleh. Tidak dibolehkan, sebab Nabi tak pernah baca begitu. Kalau baca 2 semua, kalau 4 semua, kalau 6 semua. Baik. Jadi selesai dan hujung itu huruf nun, tuan-tuan jelaskan bunyi nun tu, jangan min. Tak bunyi min. Jelaskan. Jadi selesai yang kedua, saya baca sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh ikut boleh ulang-ulangkan saya punya video ni supaya tuan-tuan boleh mahirkan terutama sekali bagi yang belum mahir untuk kita perbaiki mutu ibadah kita untuk meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, beralih kepada ayat yang kedua. Jumpa lagi alif lam. Kan? Jumpa lagi alif lam. Jadi alif baca baris apa tuan-tuan? Sama macam tadi baris ayat kedua tadi, awal ayat kedua, alif baca dengan baris atas. Tapi lam tak bunyi ni. Maka hukum di sini idgham. Idgham asy-syamsi nama dia. Menunjukkan kita kena apa? Masukkan kepada huruf ra macam kita sebut asy-syams. Dia alif lam juga. Tapi tak sebut al-syam, tapi asy-syams. Jadi
sama macam Asy-Syams, Ar-Rahman, maka namanya idgham Asy-Syamsi. Kalau hukum apa tu, kalau kita lihat tata bahasa Arab disebut alif lam syamsiyah, kan? Alif lam asy-syamsiyah. Macam tu. Yang tadi alif lam al-qamariyah, maka hukumnya izhar qamari. Ni alif lam asy-syamsiyah, maka hukum tajwidnya idgham asy-syamsi. Baik. Jadi lam tak bunyi terus masuk ra. Tuan-tuan, saya nak beritahu, sepanjang saya belajar, saya berkongsi ni dalam pengajian kita ini, tuan-tuan jangan risau tentang istilah-istilah tu. Istilah-istilah tu jatuh nombor 2. Kalau tuan-tuan boleh dapat, alhamdulillah. Boleh ingat, alhamdulillah, kan? Boleh gunakan untuk rujukan dan sebagainya. Senang kita nak rujuk. Hukum macam ni, dengung macam mana? Dengung idgham ke, dengung ikhfa ke? Kan? Dengung iqlab ke? Dengung idgham mislan syafawi ke? Macam mana dengungnya? Ikhfa syafawi. Jadi senang, kan? Tak payah nak sebut huruf apa, tanda apa. Sebut dia punya istilah je, orang dah tahu, kan? Orang dah dapat cam dah apa huruf-huruf dia. Tapi kalau tuan-tuan tak dapat kuasai istilah-istilah ni, jangan risau, jangan fobia pula. Ni tak wajib, tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, yang pertama sekali tuan-tuan dapatkan cara bacaannya yang betul. Baik. Jadi kita terus kembali kepada ayat yang ketiga. Ar-Rahman, roh sama macam surah Fatihah ini, ayat yang pertama yang kita telah lihat dahulu. Jadi huruf ra tebal, tafkhim. Huruf ha pula infitah. Jangan terus muncung roh buka. Mesti kena gitulah. Jangan ha jadi ha pula, bila kita matikan jadi tebal. Roh macam tu, jadi tebal. Roh buka. Ar-Rahmanir Rahim. Ni baris bawah. Sebelum itu undur sikit, ma tu 2 harakat. Sama macam ayat pertama. Nirra. Terus masuk ra, alif lam sana tak baca. Ini kadang-kadang orang yang baru belajar Al-Quran, ni yang susah kat sini ni, macam-macam ni tercacat, ada alif, ada lam. Macam ni nak baca ni, rupanya tak baca, tuan-tuan. Alif lam ni macam tak ada dalam bacaan. Terus masuk ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan salah sebut huruf nun baris depan. Ni selalu selalu terdengar begitu. Kadang imam pun terbaca begitu. Jadi Ar-Rahmanur Rahim. Tak bolehlah gitu. Dia baris bawah. Sebab apa baris bawah ni? Ni untuk yang boleh kecap, boleh tangkap. Ar-Rahmanir Rahim ni sifat bagi apa? Bagi Allah. Ni alhamdulillahi baris bawah. Jadi sifat dia kat sini memang baris bawah. Ni dia ikut kalimah Allah yang ada di sini, lillahi tadi. Ini pun ikut ni, Rabbi pun ikut. Baris bawah. Sini pun Ar-Rahman ni. Kalau kita baca Ar-Rahmanu, dia jadi larilah makna dia. Ni sifat bagi apa pula ni? Kalau sifat Allah mesti baris bawah. Ni Ar-Rahmanu, salah lah jadinya. Jadi salah teruk tu. Kena baris bawah, mesti baca. Jelaskan ni, jangan Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Him, huruf ha. Hak pedas dan hujung itu man'arid disukun. Kita baca, tadi kita pilih 6 harakat. Ni kita pilih 6 harakat. Kira, tuan-tuan, kira. Kalau tak biasa, kira supaya seragam semua man'arid disukun kita dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi hujung itu mim kena jelaskan. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Jadi sekali lagi saya nak jelaskan tempat yang biasa menjadi kesalahan. Tengok ayat yang kedua dahulu. Huruf ha lah. Huruf ha ni biasa jadi kesalahan bila mana kita baca dengan huruf ha, alham. Salah lah gitu. Dan berubah huruf, berubah makna. Lillahi begitu juga. Jangan hi. Harfi paling bawah. Ra baca dengan rab. Mungkin ada qiraah lain baca begitu, tapi kita bagi bacaan yang disebut sebagai bacaan Hafs an Asim, Tariq Syatibi yang masyhur kita baca di Malaysia ini. Bacaannya begitulah. Jadi seragamkan semua satu sesi bacaan dengan satu
wajah qiraah. Baik. Rabbil, ni elakkan dari qalqalah tadi. Kalau qalqalah jadi salah. Dua harakat saja. Min ma'al sukun tadi jangan baca dengan pendek. Lamin, salah. Mesti sekurangnya dua harakat. Kalau dua harakat semua dua harakat, kalau empat semua, kalau enam semua ma'al sukun, iaitu yang berlaku pada hujung setiap ayat dalam suratul Fatihah ini. Lagi mana yang salah biasa? Ni roh, huruf ha kita tebalkan jadi roh. Ingat roh buka man asli nirra, tebalkan ra tu, ra bersabdu berbaris atas tebal dengan nirrahim. Ruha jangan baca dengan ha, baca dengan ha pedas, dan hujung itu ma'arif disukun. Tadi kita baca 6 harakat, mim kita jelaskan. Jadi 3 ayat. Saya baca tuan-tuan 3 ayat ini sebelum kita melangkah masuk pada ayat yang keempat dalam rakaman yang seterusnya. Jadi saya baca, tuan-tuan sama-sama ikutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah, sampai situ dulu. Nanti kita sambung lagi pada sesi yang akan datang. Minta ampun, minta maaf, salah silap. Wallahu a'lam. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang lemah kecacatan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.